al-ashr al-awakhir min Ramadan. Dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha, dilihat oleh para sahabat yang lain, di mana Nabi SAW akan memberikan peruntukan masanya yang lebih untuk beriktikaf di masjid ataupun tempat Nabi melakukan salat, iaitulah di Masjid Nabi SAW. Dalam beberapa hadis dan riwayat yang lain menceritakan bagaimana Rasulullah SAW beriktikaf. Nabi beriktikaf 10 malam yang penuh, bermula daripada malam 21, dan Nabi tak keluar daripada masjid melainkan esok raya baru Nabi keluar. Kalaupun Nabi keluar di atas urusan-urusan yang penting dan yang mendesak, barulah Nabi keluar. Jika tidak, Nabi akan menghabiskan masanya 10 akhir Ramadan. So kalau kita ikut sunnah Nabi SAW, jangan keluar masjid pada malam ni. Itu contohlah. Dalam riwayat yang lain menyebutkan Nabi SAW beriktikaf 1 tahun sebelum Nabi wafat selama 20 hari. Nabi memperbanyakkan lagi i'tikafnya. Tujuannya apa? Dalam riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan taharrau lailatul qadri fil ashr al awakhir min Ramadan. Carilah malam al-qadar itu pada 10 malam terakhir. Tujuannya adalah untuk bersungguh-sungguh haloba mencari malam al-qadar di saat-saat yang terakhir. Kerana tawaran pada akhir Ramadan itu sangatlah luar biasa. Antaranya dalam riwayat hadis yang lain, pembebasan daripada api neraka. Itqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Maka sudah tentulah orang yang beriman, orang yang nak mencapai darajat taqwa, dia akan cuba sedaya upaya untuk mencapai satu matlamat yang cukup besar, iaitu bari'um minan nar, melepaskan diri daripada siksaan api neraka. Mudah-mudahan Allah bebaskan kita daripada azab api neraka. Kata Aisyah radhiyallahu anha, antara doa Nabi SAW, setiap malam aku dengar Nabi baca. Setiap malam, non-stop Nabi tak tinggal. Antaranya doa Nabi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun dan engkau suka mengampuni dosa hamba-Mu, maka ampunilah dosaku. Doa ni kita baca sama-sama, dan dia bukan hanya terhad 4 rakaat yang seperti kita baca setiap malam, tapi dibaca sepanjang malam, dibaca sepanjang hari, dan itu menunjukkan kesungguhan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diikuti para sahabat supaya dosa mereka diampunkan. Nabi tak ada dosa, tapi Nabi menganjurkan kepada kita pohon keampunan daripada Allah. Dan al-afu, penggunaan nama Allah al-afu dan penggunaan nama Allah Al-Ghafur, dua maksud yang sama tapi berbeza kalau kita teliti betul-betul. Al-Afu, Al-Ghafur, Allah mengampuni dosa kita. Tapi dalam catatan dosa kita, dalam buku catatan, dosa itu masih tertulis. Fulan bin Fulan, Abdul Jabbar pada hari sekalian melakukan dosa sekian-sekian. Tertulis. Kita minta ampun dengan Allah, ya Allah ampunkanlah dosa aku. Allah ampunkan dosa kita. Tapi catatan itu masih ada dalam buku itu. Tapi dalam bulan Ramadan, hebatnya bila kita minta ampun dengan Allah, dia cukup luar biasa. Allah offer pada kita, bila kita minta ampun, Allah ampunkan dosa kita, dan catatan buruk itu dipadamkan daripada buku catatan keburukan. Sebab itu malam-malam Ramadan dibacakan Allahumma innakal afu, ataupun Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ni kita baca selalu. Inilah antara kenikmatan yang tak boleh ditolak banding di saat kita mendapat malam Al-Qadar, di saat kita mencari malam Al-Qadar supaya Allah mengampunkan dosa kita. Sebab itu Nabi SAW ketika dia naik mimbar ni, 3 tangga sunnah ni, betul ni ya. Dia naik mimbar, dia kata amin. Naik minggu anak tangga kedua, amin. Naik anak tangga ketiga, amin.
Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kau aminkan sedangkan kami tak dengar apa-apa pun doa? Nabi pun kata, sebentar tadi aku didatangi oleh Jibril alaihissalam, dan Jibril membacakan 3 doa, dan aku mengaminkan doa Jibril tadi. Yang pertama, rugilah orang yang apabila mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak berselawat. Sebab itu tadi kita selawat. Cuma selawat bila kita makmum Bilal dia kata sallu alaih, kita kena Allahumma salli ala Muhammad lah. Kena baca kan. Kemudian yang kedua, rugilah orang yang apabila dia masuk di dalam bulan Ramadan, bila mana Ramadan itu berlalu, dosanya tak diampunkan. Rugi. Raghima anf rajulin, sangatlah rugi satu orang lelaki apabila dia masuk bulan Ramadan, Ramadan berlalu dalam keadaan dosanya tak diampunkan. Sebab itu Allah offer dalam bulan Ramadan, kita nak mengejar keampunan daripada Allah dan dipadamkan segala dosa-dosa kita. Sebab itu Nabi kata taharrau fil ashr al awakhir min Ramadan, carilah, rebutlah, halobalah dengan 10 akhir malam Ramadan yang tak dapat offer pada malam-malam yang lain. Yang ketiga, rugilah satu orang yang ada 2 orang tua ibu ayah, tetapi 2 ayah ini tak menjadi penyebab kepada dia untuk mendapat syurga Allah. Maksudnya dia tidak melakukan bakti yang baik kepada kedua orang tua. Yalah, maklumlah tak boleh nak balik Kelantan, nak balik Ganu lah, susah nak jumpa kan. Tapi paling kurang kita telefon, paling kurang kita tanya khabar, paling kurang kita hulu-hulu lah pada mak ayah kita, tanda kasih kita walaupun tak boleh rentas negeri. Para hadirin yang rahmati Allah, ini hadis yang boleh kita jadikan sebagai azimat kita, pengakhiran kita, supaya kita sentiasa mencari momentum. 10 akhir ini kita kejar sebaik mungkin dan perbanyakkan 10 ini. Kita tak tahu adakah kita dapat mengulanginya pada tahun hadapan ataupun tidak. Tahun lepas saja tak boleh kita nak dapat kemeriahan yang seperti ini. Tahun lepas saja, tanpa ada kematian, tanpa ada berlaku apa-apa, tapi kita hanya boleh buat dalam rumah, tanpa boleh kita berlakukan secara jamaah. Itu satu contoh. Tahun depan lagi tak tahu lagi. Kalau kes semakin naik, pakat PKP pula. Pakat lockdown lagi, tahun depan kita tak tahu apa yang akan berlaku. Tapi ini peluang yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan semaksimal mungkin. Antaranya azam. Kalau kita tak dapat melakukan i'tikaf sepenuhnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, kita ambil kaedah fiqh, dia kata apa? Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Kalau tak boleh nak buat semua 10 hari, kita kerja. Mana nak buat bang? Bekerja. Takkan duduk masjid je. Orang rumah pun ngeluh juga. Abang ni iktikaf masjid ke buat masjid baru? Mengeluh orang rumah. Kita pun kabur iktikaf. Dengar kuliah daripada Ustaz Jabar tu, dia kata kena iktikaf 10 akhir. Tapi tak boleh lah begitu, pasal kita kerja, kita ada banyak kekangan, bisnes, buat tu, berniaga dan sebagainya. Hadis ataupun kaedah fiqh menyatakan tak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. Budaya Arab 10 hari terakhir tu dia orang cuti. Kalau siapa pernah duduk di Mesir, pernah di Syria, di Syam, macam saya di Madinah, itu budaya masyarakat Arab 10 akhir cuti. Kalau tak dapat 10 akhir, 5 hari cuti. Cuti itu bukan meroloh di masjid, beriktikaf masjid, habiskan masa dengan di rumah Allah. Kalau tidur pun bawa anak bini semua tidur di Masjid Nabi, Masjidil Haram dan sebagainya, untuk merebut malam-malam akhir. 5 hari tak dapat, katalah nak dapat penuh 5 hari. Paling tidak, kebanyakan hari daripada 10 Ramadan ini, kita memberikan allocate masa kita banyak di surau ini, di rumah Allah ini. Kan? Maksudnya 1 jam, setengah jam sebelum salat kita dah ada di masjid. Kemudian setengah jam selepas salat kita ada di masjid. Banyakkan sedikit masa daripada waktu biasa. Sebab kita nak berebut peluang i'tikaf dalam rumah Allah. Mudah-mudahan antara besar perkara yang kita minta daripada Allah, Allah mengangkat segala bentuk wabak dan juga segala bentuk bencana alam yang berlaku di sekitar kita ini. Mudah-mudahan inilah rahmah dan kasih sayang Allah, tanda kasih kita kepada Allah Jalla wa'ala dan tanda kasih Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya. Wallahu waliyut taufiq wassadad. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu